Dan kita telah habiskan 13 masalah kesihatan mental. Dan saya ulang balik, kita belajar tentang memahami simptom-simptom dan ciri-ciri depression, gangguan PTSD, fobia khusus, gangguan bipolar disorder, social phobia, skizofrenia, gangguan ADHD, anorexia, bulimia, gangguan kebimbangan umum ataupun anxiety, OCD, obsessive compulsive disorder, sleep disorder, gangguan tidur, dan kita juga telah memahami BPD, borderline personality disorder. Ya. Okey. So sekarang ni kita akan tengok pula, boleh buka buku muka surat 87, ya. Jadi kita akan lihat rajah ni. Okey, ini adalah otak orang yang positif dan otak orang yang negatif. So berdasarkan scan otak, dia agak berbeza. Maksudnya otak kita boleh sakit sama macam organ. Macam mana kalau orang dapat kanser hati tu, jadi dekat hati dia tu ada macam bintik-bintik, ada macam rosak. Jadi kalau dalam scan tu dia ada putih-putih, ya. Jadi kalau dia tak berapa serius, masa tahap 1, 2, doktor akan potong hati tu. Ya, dan hati ni dia punya organ dia tetap berfungsi, dan hati ni dia boleh tumbuh balik dalam sains biologi, kan. Okey. Tapi kalau dia bintik dia tak banyak ataupun masalah kanser tu dekat di tengah-tengah hati, jadi doktor tak boleh buang, pakar pun tak boleh buang. Maka dia hanya boleh buat rawatan, injection, ataupun sometimes doktor kata susah nak dirawat lagi sebab dah serius, dah stage 4. Jadi maksudnya masalah kesihatan mental pun begitu. Jika kita kenal pasti awal, kita detek awal dan kita buat rawatan segera, sama ada perubatan ataupun terapi kaunseling psikologi, dia akan mudah sembuh. Dan lebih baik kita jaga diri kita sendiri supaya kita dan orang rapat kita tak alami benda tu, sebab kita dah tahu punca dia dan simptom awal dia, ya. Tapi kalau dah agak lambat, maka dia akan menyebabkan sistem fungsi otak tu tak berfungsi sepenuhnya kerana ada chemical dan hormon-hormon yang tak diperlukan dalam otak. Dan dalam keratan rentas otak itu, jadi kita akan dapat lihat macam ni. Ini contoh otak ADHD, normal brain dan ADHD brain. Nampak dalam normal brain tu dia ada banyak putih-putih, tapi ADHD tu dia ada gelap-gelap. Nanti kalau minta siapa-siapa yang rajin type saja Google brain scan, ya, mental health brain scan, dia akan keluar bentuk color, ya. Okey, ini adalah otak PTSD yang ada traumatik, ya. Jadi dia ada sangat gelap, dia ada cerah-cerah, ya. Normal brain dengan PTSD brain, jadi dia ada color merah-merah kat otak dia. Okey, begitu juga dengan otak orang yang alami masalah bipolar. So dia punya color terang, warna merah, kuning itu banyak. Berbanding dengan normal brain, dia tak agak normal segi color putih dan corak. Sebab itu orang bipolar ni dia tak boleh kontrol terlalu sedih dan tak boleh kontrol terlalu marah, ya. Dia turun naik emosi dia. Begitu juga dengan depression. Dengan normal brain dia banyak cahaya, dia sel-sel dia aktif, hidup dan sebagainya. Tapi bagi orang yang depression, otak dia banyak gelap, sel-sel dia tak berfungsi dengan sepenuhnya. Okey. Jadi bila kita faham ni, maksudnya masalah mental health tu dia real, sebab otak kita tak memainkan peranan dia, fungsi dia yang asal, sebab dah berlaku herotan dan keluarkan chemical dan hormon yang tak diperlukan kerana distortion dari itu, ya. Jadi dia tak boleh mainkan fungsi asal otak. Fungsi asal otak ialah bagaimana untuk cari penyelesaian masalah. Dia tak boleh tu, dia makin kusut, mencari kegembiraan. Jadi tak gembira, asyik sedih, asyik nak marah, ya, dan mencari ketenangan diri. Jadi dia tak boleh tenang, ya, menyelesaikan masalah. So dia tak dapat benda tu kerana berlaku perubahan chemical struktur dan fungsi otak tu. Jadi bila dah ada chemical macam ni, ya, apa yang perlu dibuat? Okey, cara paling mudah ialah dia kena jumpa dengan psikiatris untuk ambil medication. So dia ada ubat-ubat dia
ya, dan dia makan ubat tu secara konsisten, dan ubat tu akan masuk dalam urat saraf darah-darah dia dan akan pergi ke otak. Dia akan betulkan sistem elektromagnetik dia untuk stopkan simptom terlalu hallucination, takut berlebihan, risau yang keterlaluan, ataupun degup jantung dia terlalu kencang dikurangkan, jala dia fikiran terlalu aktif, dia slowkan pemikiran tu, jadi dia lebih relax, lebih tenang. Lama-lama nanti chemical dan hormon yang tak stabil tu balance balik. Maka bila balance, baru dia boleh berfikir rasional dan tenang macam orang biasa. Sebab itu, untuk atasi masalah imbalance chemical ni, kena ambil ubat psikiatris jika keterlaluan dan dia tak boleh kawal diri dia. Tapi kita kena ingat, ubat psikiatris ni bukan macam Panadol. Panadol, bila kita pening kepala, kita pun ambil Panadol antifas, setengah jam, hilang pening. Tak, ubat psikiatris ni, dia masuk dalam badan, dia asimilasi dalam darah, dalam sel, dia naik ke otak, dia naturalkan balik dia punya hormon chemical tu. Biasanya dia akan ambil masa efektif 2 minggu, dan kadang-kadang 3 minggu baru dia dapat rasa ketenangan dan kesan ubat tu. Memang macam tu, ya. Okey, sebab itu, dan semasa nak asimilasi dengan ubat tu, ada klien yang sesuai, ada klien tak. Klien tak sesuai ni, dia muntah, dia pening, dia rasa migraine, dia rasa mabuk, dia rasa tak selesa, dia rasa tak awang-awangan. Itu proses untuk menyesuaikan diri. Sebab itu, ada orang sesuai dengan ubat, ada orang tak sesuai dengan ubat. Dan jika tak boleh juga ubat itu, doktor psikiatris faham, dia sangat memahami. Contohnya, kalau orang nak bekerja ataupun pelajar sekolah, pelajar universiti selalu dia ambil ubat ni kan, jadi dia kata dia tak awang-awang, dia mengantuk, dia tak boleh belajar, dia nak study subjek maths, kimia, tapi tak boleh study sebab ubat tu menyebabkan dia lemah, mengantuk, ya. Jadi dia kena jumpa balik psikiatris. Dia cakap terus terang, doktor, ubat ini saya dah ambil 2 minggu, 3 minggu, dia jadikan saya lemah, saya mengantuk, saya tak boleh study, saya rasa tak awang-awang, macam terbang, tak pijak lebih nyata, jadi saya tak boleh belajar. Doktor faham, maka doktor akan cuba tukar ubat yang lain yang lebih bersesuaian, ataupun kurangkan dos supaya dia boleh agak hidup keadaan yang normal untuk kerja dan untuk jaga prestasi dia. Okey, jelas okey. Jadi kita dah jelas tentang peranan perubatan dalam psikiatris. Tujuan dia adalah untuk mengurangkan imbalance chemical dalam otak. Tapi kita kena ingat, yang awal-awal pun saya dah sebut, saya selalu sebut, ubat psikiatris ini dia tidak menyembuhkan sepenuhnya. Dia hanya membantu mengurangkan simptom hallucination, nampak bayang-bayang, dengar suara, rasa orang kat belakang, ketakutan melampau, dada berdebar-debar, tangan shaking. Dia hanya menghilangkan simptom saja. Tetapi yang menyembuhkan sebenarnya adalah perubatan psikiatris itu, dan yang paling menyembuhkan adalah bagaimana dia ubah corak pemikiran dia, dia selesaikan masalah, dia tenangkan diri dia, dia relax dalam tekanan, dia dapat sokongan sosial. Sebab itu yang menghasilkan serotonin, melatonin untuk menyembuhkan. Sebab itu banyak rawatan-rawatan mental health selain daripada ubat-ubatan, seperti melukis, seni, senaman, yoga, ataupun terapi kerohanian, ya, dan itu, dan CBT, neo CBT, dan macam mana kita terapikan diri sendiri dalam kehidupan seharian, itu lebih menyembuhkan. Dan kalau kita buat itu nombor 1, ya, rawatan tanpa ubat. Tetapi jika kita tak boleh kawal diri kita, dia dah masuk aspek pemikiran, perasaan yang tak terkawal, pemikiran tak boleh kontrol, dan pergi kepada aspek fisiologi, tangan bergetar, jantung berdebar-debar, tak boleh tidur malam, dan kita mula dengan suara, delusion, hallucination untuk cederakan diri, cederakan orang lain, dan ganggu perhubungan. So kita kena ambil ubat untuk betulkan chemical. So kita tak boleh berhentikan ubat
serta-merta tanpa psikiatris, sebab dia ada risiko untuk mencederakan diri dia ada risiko untuk mencederakan orang lain. Jadi kalau dia cederakan diri dia cederakan orang lain sebab dia stop ubat, siapa nak bertanggungjawab? Sebab itu ubat tak boleh stop sewenang-wenangnya bila dah ambil secara konsisten, unless you tahu bahawa you boleh survive tanpa ubat. Dan tapi tetap kena ada pemantauan, ya, tetap kena ada pemantauan, ya.